Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu bapa dan murid-murid tahun 1 sekalian. Jadi hari ini cikgu nak cerita tentang peraturan am Sekolah Kebangsaan Kampung Buluh. Terlebih dahulu cikgu nak memperkenalkan diri. Cikgu adalah Cikgu Wan Ahmad Rapani bin Wan Hassan yang merupakan guru penyelarah disiplin bagi tahun 2021. Jadi hari ini cikgu berasa amat gembira sebab akhirnya kita dapat berjumpa, walaupun bukan secara bersemuka, iaitu secara maya. Ini bertujuan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Jadi cikgu harap, cikgu doakan semoga pandemik ini cepat-cepat berakhir supaya kita dapat bertemu secara bersemuka. Okey, jom kita mulakan. Sebagai pendahuluan, cikgu nak cerita tentang peraturan am Sekolah Kebangsaan Kampung Buluh, yang mana sekolah ini merupakan salah satu ataupun sebuah institusi masyarakat. Di sinilah murid-murid disemai, dipupuk dan disuburkan dengan ciri-ciri yang baik bagi pembentukan sikap peribadi juga pertumbuhan fizikal yang sempurna. Seperti kita sedia maklum, di rumah pun ada peraturan. Begitu juga di sekolah. Peraturan diwujudkan bagi menjamin kesejahteraan murid masyarakat sekolah ini. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat patuhi undang-undang dan peraturan yang telah diwujudkan di sekolah ini bagi menjamin kepentingan diri, kebaikan masyarakat sekolah serta keharmonian hidup bangsa dan negara. Okey, murid-murid sudah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, cikgu minta murid-murid fokus dan dengar dengan teliti setiap apa yang cikgu nak sampaikan ini. Okey, perhatikan pada slide. Cikgu bahagikan kepada 6 bahagian peraturan sekolah yang utama. Yang mana bahagian pertama, cikgu akan cerita tentang peraturan berkaitan dengan masa. Manakala bahagian kedua, peraturan yang berkaitan dengan kehadiran ke sekolah. Bahagian ketiga pula berkaitan pakaian. Yang keempat berkaitan rambut. Yang kelima berkaitan dengan adab ataupun tata tertib. Dan yang terakhir, bahagian yang keenam, iaitu yang berkaitan dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid. Jadi cikgu harap semua dapat memberi tumpuan dengan penuh supaya ianya dapat berjalan dengan lancar. Okey, kita masuk kepada bahagian yang pertama, iaitu peraturan berkenaan dengan masa. Okey, kita lihat yang pertama berkaitan dengan masa, iaitu waktu hadir ke sekolah. Okey, kamu kena hadir ke sekolah setiap hari kecuali ada cuti umur ataupun cuti hujung minggu. Okey, bila sampai je di sekolah, kamu kena masuk pintu pagar B sahaja, iaitu pintu pagar yang berada di tengah. Selepas 7.45 pagi, pintu pagar ini akan ditutup. Cikgu akan tutup pintu pagar ni 7.45. Dengar elok-elok tu. Jadi kamu tak boleh datang lewat lebih daripada 7.45. Sebab apa? Kerana pengawas akan ambil nama dan bagi dekat cikgu. Cikgu akan ambil tindakan terhadap mereka yang datang lewat ke sekolah ini. Sebab datang lewat ke sekolah merupakan salah satu kesalahan. Okey, pada hari Ahad pula, sekolah akan ada perhimpunan rasmi di Dewan Sekolah, di Dewan Seri Buluh. Jadi, kamu mesti hadir awal. Mesti datang awal pada hari Ahad. Kita ada perhimpunan rasmi. Begitu juga hari-hari yang lain. Kamu perlu berada di Dewan dahulu. Sebab dekat Dewan kita akan adakan bacaan doa, bacaan surah lazim sebelum masuk bilik darjah. Jadi setiap hari perlu datang awal.
Dengar elok-elok tu. Okey, kemudian murid yang bertugas pula, contohnya membersihkan kelas ataupun makan RMT. Yang ni kena datang lebih awal supaya kita tak terkejar-kejar. Okey, cikgu harap murid-murid faham betul-betul peraturan waktu hadir ke sekolah ini ya. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua berkaitan dengan masa. Okey, sekarang kita nak lihat pula peraturan waktu rehat. Okey, sebelum keluar rehat, murid-murid mesti ucap terima kasih kepada guru sebelum keluar rehat. Okey, dekat kantin murid-murid perlu beratur dengan tertib ketika membeli. Cikgu tak nak tengok murid-murid berebut-rebut potong barisan Okey, dekat kantin juga murid-murid perlu mendengar arahan ataupun nasihat daripada pengawas serta guru yang bertugas. Okey, kemudian murid-murid perlu makan di kantin sahaja, tak boleh makan tempat lain. Tak boleh makan dekat kaki lima, tak boleh makan dekat kelas, tak boleh makan dekat padang. Mesti makan dekat kantin sahaja. Okey, kemudian selepas sudah makan, pinggan mangkuk serta cawan hendaklah dimasukkan ke dalam besen yang telah disediakan. Yang ni cikgu tak nak tengok pinggan mangkuk bersepar atas meja masukkan dalam besen yang telah disediakan. Kemudian kalau ada sampah ataupun pembalut makanan dan minuman, kena buang dalam tong sampah. Tak boleh separ-separ atas meja. Okay, dan yang terakhir, murid dilarang bermain di dalam kelas sewaktu rehat. Yang ni kalau cikgu nampak murid-murid bermain dalam kelas, memang kena ambil tindakan. Dengar elok-elok tu. Okey, kita masuk bahagian seterusnya, iaitu peraturan waktu balik. Waktu balik ni murid-murid kena rujuk jadual kelas. Okey, dan murid-murid tidak dibenarkan keluar kawasan sekolah ketika rehat, iaitu waktu tengah hari sebelum kelas Fardul Ain bermula. Sebelum balik juga murid-murid dikehendaki kemas bilik darjah, tutup suis, beratur. Kemudian kita akan baca doa sebelum balik. Kemudian kamu kena berjalan dalam barisan dan mengikut laluan yang telah ditetapkan. Okey, murid-murid tidak dibenarkan berlari waktu balik, memotong barisan serta bergurau-gurau. Kemudian murid-murid perlu mengikuti pintu pagar yang sama semasa kamu datang tadi. Pintu pagar yang tengah sahaja. Okey, bila dah keluar daripada kawasan sekolah, kamu tak boleh bermain di tepi-tepi jalan dekat depan sekolah tu. Kawasan tu sangat bahaya. Kalau ibu bapa belum datang, duduk dan tunggu. Jangan duk main melintas-lintas je jalan tu. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang kedua, iaitu peraturan berkenaan dengan kehadiran ke sekolah. Yang ni pun penting, jadi cikgu harap kamu dengar dengan teliti. Okey, kehadiran ke sekolah. Murid-murid wajib hadir ke sekolah setiap hari kecuali bila ada cuti lah, macam cikgu bagi tahu tadi. Kemudian kalau tak dapat hadir ke sekolah, ibu bapa perlu telefon ataupun WhatsApp guru kelas masing-masing. Kena bagi tahu awal pagi, kalau boleh sebelum pukul 9 pagi. Kalau tak dapat hadir juga, wajib ada surat akuan sakit ataupun MC daripada hospital atau klinik. Kalau tak ada MC, ibu bapa perlu tulis surat dan hantar ke sekolah. Murid-murid yang mempunyai kehadiran penuh akan diberi anugerah khas oleh sekolah. Siapa yang kehadiran dia baik, sekolah akan bagi anugerah.
Okey, ketidakhadiran ke sekolah. Kalau kamu tak datang sekolah tanpa sebab, tak ada surat, tak ada bagi tahu apa-apa, jadi kamu dianggap ponteng sekolah. Okey, kita tengok jadual ni. Jika tidak dapat hadir ke sekolah 3 hari berturut-turut, pihak sekolah akan keluarkan surat amaran. Yang ni kalau tak ada sebab, tak datang sekolah tapi tak ada sebab, guru kelas akan keluarkan surat amaran pertama. Kemudian selepas 7 hari tak datang lagi, pihak sekolah akan keluarkan surat amaran kedua. Kemudian cikgu tunggu kamu tak datang lagi. Selepas 7 hari amaran kedua diberi, cikgu akan keluarkan amaran terakhir, surat amaran terakhir. Kemudian tak datang lagi, cikgu tunggu tak datang lagi. Selepas 14 hari daripada amaran terakhir ni, cikgu akan keluarkan surat yang terakhir, iaitu surat buang sekolah. Apa maksud buang sekolah ni? Maksudnya kamu dah tak boleh bersekolah di Kampung Buloh lagi. Jadi jumlah hari yang kamu tak datang kesemuanya 21 hari berturut-turut. Jadi kamu kena dibuang sekolah. Yang sebelah sini adalah bilangan hari tidak hadir bukan berturut-turut. Apa maksud bukan berturut-turut tu? Maksudnya selang-seli. Hari ni datang, esok tak datang, kemudian lusa tak datang pula. Datang tak datang. Itu maksud bukan berturut-turut. Maksudnya kalau 10 hari dia datang tak datang, cikgu akan keluarkan surat amaran pertama. Kemudian 10 hari selepas amaran pertama tak datang lagi, selang-seli tak datang, cikgu akan keluarkan surat amaran kedua. Kemudian selepas 20 hari, cikgu akan keluarkan surat amaran terakhir. Kemudian tak datang lagi, selang-seli tak datang, selepas 20 hari, cikgu akan keluarkan surat yang terakhir, iaitu surat buang sekolah. Jumlah kesemuanya tidak hadir secara bukan berturut-turut, iaitu 60 hari. Perhatikan elok-elok. Yang ni sangat penting. Okey, kita lihat waktu pembelajaran pula. Okey, murid-murid dikehendaki berada di dalam bilik darjah setiap masa sewaktu proses pengajaran berlaku. Murid-murid tak dibenarkan keluar daripada kelas tanpa kebenaran guru. Okey, kalau nak pergi ke tandas, bagi tahu guru dan baru keluar. Okey, murid-murid mesti mendengar arahan guru setiap masa ketika berada di dalam kelas. Tak boleh bermain-main, bergurau-gurau. Okey, murid juga mesti mendengar arahan ketua darjah dan juga penolong ketua darjah sekiranya guru tiada. Okey, murid juga mesti meminta kebenaran sekiranya hendak ke bilik-bilik khas. Contohnya nak pergi ke makmal komputer, nak pergi ke bilik sains, nak pergi ke pusat sumber, kena gunakan pas keluar. Kamu sangkut dekat baju kamu dan keluar. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang ketiga. Yang ni pun sangat penting. Jadi bagi tumpuan dengan sepenuhnya, iaitu peraturan berkaitan dengan pakaian di sekolah. Kat sini cikgu akan cerita pakaian macam mana kamu kena pakai dan pakaian macam mana tak boleh pakai. Jadi dengar elok-elok. Okey, kita lihat peraturan berkaitan dengan pakaian uniform sekolah. Setiap hari murid wajib pakai uniform sekolah. Uniform sekolah mesti dalam keadaan kemas dan bersih. Dan uniform sekolah juga perlu dipakai mengikut kesesuaian hari. Kalau hari Ahad, murid wajib pakai uniform sekolah yang lengkap.
Tak dibenarkan pakaian lain. Pakaian sukan tak boleh pada hari Ahad. Sebab apa? Sebab hari Ahad kita ada perhimpunan rasmi. Jadi wajib pakai uniform sekolah. Okey, kemudian baju sukan. Baju sukan ni waktu bila nak pakai? Baju sukan kita pakai waktu ada PJ, iaitu pendidikan jasmani. Yang main-main dekat padang tu kita akan pakai baju sukan. Yang tu kena tengok jadual waktu. Dalam jadual waktu dia ada tulis hari apa PJ. Waktu tu kita kena pakai baju sukan. Okey, kita tengok uniform sekolah yang lengkap macam mana. Okey, kita tengok yang lelaki dulu. Yang lelaki mesti pakai baju kemeja putih berlengan pendek, seluar panjang berwarna biru gelap, berkasut dan bersarung kaki sama ada putih ataupun hitam. Kalau sarung kaki hitam, kasut pun kena hitam lah. Kalau putih sarung kaki, kasut pun kena putih. Kemudian kena ada lancana sekolah dekat baju, kena ada tanda nama dan tali leher. Ini semua wajib kena pakai setiap hari, kecuali waktu yang ada PJ lah. Okey, kemudian uniform sekolah yang perempuan pula. Okey, kita tengok yang perempuan kena pakai baju kurung putih dan longgar, berkain biru gelap, bertudung warna putih dan bersarung kaki serta kasut berwarna putih atau hitam. Okey, serta kena ada lancana. Lancana perlu ditampal ataupun dijahit di tudung dan juga tanda nama. Okey, kita nak pergi kepada bahagian seterusnya. Okey, sekarang kita nak tengok gambar macam mana garis panduan tata cara pakaian seragam sekolah. Okey, tengok gambar ni. Kan handsome tu, kan cantik tu. Okey, kita tengok yang lelaki dahulu. Tengok rambut mesti pendek dan kemas, ada tali leher, ada lancana sekolah, ada tag nama. Perhatikan betul-betul kedudukan tag nama dan juga lancana tu. Dia berada di mana? Berada di atas poket. Okey, kemudian kena pakai seluar warna biru gelap. Kemudian stoking dan kasut yang sama warna. Macam cikgu beritahu tadi, kalau stoking putih, kasut putih. Kalau nak pakai stoking hitam, kasut hitam. Okey, kalau nak pakai tali pinggang mesti warna yang gelap. Tak boleh warna macam-macam color, merah, kuning, oren. Tak boleh. Okey, itu yang lelaki. Kemudian kita tengok panduan tata cara yang perempuan pula. Okey, yang perempuan kena pakai tudung dan kena ada anak tudung yang warna dia sama dengan tudung. Warna putih sebab tudung putih. Kemudian dekat tudung kena letak lencana sekolah, kena letak tag nama. Perhatikan kedudukan dia tu. Okey, kemudian kena pakai baju kurung warna putih dan skirt warna biru gelap. Begitu juga kasut, sama dengan lelaki tadi. Kalau stoking putih, kasut mesti putih. Kalau stoking hitam, kasut mesti hitam. Okey, jadi cikgu nak murid-murid patuhi garis panduan ini setiap hari. Okey, sekarang kita nak tengok tata cara ataupun garis panduan pemakaian pakaian sukan pula. Yang ni cikgu rasa mesti murid suka. Setiap kali ada PJ, memang suka. Okey, kita tengok macam mana pakaian PJ. Okey, kita tengok. Ini adalah garis panduan tata cara pakaian sukan. Okey, kita tengok yang lelaki, macam mana dia orang pakai. Tengok baju sukan sekolah sahaja. Kalau belum dapat baju sukan sekolah, boleh pakai baju lain, tapi jangan color banyak sangat. Satu color saja.
Kalau pakai baju putih lagi elok. Itu untuk yang belum dapat baju sukan sekolah. Macam mana dia dipakai, tengok gambar ni. Baju sukan perlu tuck in. Perlu masuk ke dalam seluar. Cikgu tak nak tengok yang lelaki keluarkan baju daripada seluar. Mesti tuck in. Okey, kemudian kena pakai seluar sukan. Seluar sukan ni seeloknya warna yang gelap lah. Warna hitam ataupun biru gelap. Tak boleh colour yang striking sangat. Kalau orange lah, kuning lah, putih lah, tak sesuai. Okey, kemudian kasut mesti sama warna dengan stocking. Kalau hitam kasut, stocking pun hitam. Okey, yang perempuan pun sama. Yang bezanya, yang perempuan pakai tudung lah, itu beza dia. Okey, dan juga yang perempuan tak perlu tuck in baju. Tengok adik ni pakai macam mana. Tudung warna putih, kemudian baju sukan, kemudian kasut dengan stocking sama warna, dan juga seluar sukan. Okey, ini panduannya. Murid-murid perlu patuhi panduan ni setiap masa bila ada PJ di sekolah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kita pergi ke bahagian yang keempat, iaitu berkaitan dengan peraturan potongan rambut. Yang ni pun sangat penting. Murid kena bagi tumpuan yang baik. Dengar elok-elok apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, potongan rambut. Ini sangat penting. Okey, fashion rambut murid adalah seperti berikut. Rambut mesti pendek dan kemas. Tak boleh berfashion. Okey, kemudian kalau ada yang tak pakai tudung yang perempuan, kena ikat dengan kemas. Gunakan klip ataupun pengikat rambut yang warna putih atau hitam sahaja. Dan kesemua murid tidak dibenarkan mewarna rambut. Rambut mesti warna yang asal, tak boleh warna kala-kala. Sama ada guna inai ke guna dye ke, semua tak boleh. Okey, kita tengok potongan rambut yang dibenarkan. Tengok adik ni, handsome je. Tengok potongan rambut dia. Potongan biasa. Kalau pergi ke kedai gunting, bagi tahu abang yang nak gunting rambut tu, potong biasa. Tak boleh fashion. Potong biasa budak sekolah. Jadi abang tu faham lah macam mana nak potong. Tengok, kena sikat dengan kemas dan pastikan pendek. Okey, yang ni pula adalah potongan rambut yang dilarang. Yang ni kamu tak boleh buat. Okey, yang mana yang tak boleh buat? Tengok yang pertama, rambut diwarnakan. Yang ni tak boleh buat. Tak boleh warna rambut. Cikgu tak nak tengok anak murid cikgu rambut kala-kala. Sebelum ni dah ada kes, dia pakai inai dekat rambut, merah jadi rambut. Memang kena ambil tindakan. Biasanya cikgu akan potong rambut dia ataupun suruh dia pergi ke kedai gunting, cukur je terus botak. Okey, yang kedua, tak boleh potong rambut ikut fashion. Tengok dalam gambar ni. Ini fashion apa ni? Fashion pemain bola ni. Nipis kat tepi, panjang dekat atas. Tak boleh ikut fashion. Tak boleh ikut pemain bola. Tak boleh ikut artis. Tak boleh ikut apa-apa yang kamu suka. Tak boleh. Kena potongan biasa. Tak boleh berfashion. Okey, kemudian yang ketiga, dekat rambut tak boleh lukis ataupun buat line. Contoh dalam gambar ni ada line kat tepi tu. Tu dia cukur tu. Tak boleh kan? Cukur rambut separuh macam ni tak boleh. Ingat tu. Cikgu tak nak lihat anak murid cikgu ada line rambut. Okey, kemudian yang keempat, yang ni sudah tentulah tak boleh panjang. Rambut panjang tak boleh. Kena sentiasa potong. Sebab apa? Sebab nampak tak kemas, tak cantik. Cikgu nak
Murid-murid SK Kampung Buloh patuhi semua ni. Potongan rambut yang dilarang ni tak boleh buat. Ingat elok-elok tu. Okey, kita dah sampai bahagian yang kelima, iaitu berkenaan dengan adab ataupun tata tertib. Okey, jom kita mula. Okey, sebelum tu kita tengok apa itu adab. Adab ni adalah gabungan keempat-empat komponen ni. Okey, iaitu sopan. Sopan tu tutur kata dan tingkah laku yang halus. Kemudian komponen yang kedua, baik. Baik itu sesuatu yang dipuji ataupun terpuji. Okey, kemudian komponen yang ketiga, bermoral. Bermoral itu mempunyai akhlak dan kepribadian yang tinggi. Okey, kemudian komponen yang keempat yang ada dalam adab ni adalah cara yang betul. Setiap benda yang kita buat tu, kita dapat nilai sama ada betul ataupun salah. Jadi gabungan keempat komponen ini akan membentuk adab. Setiap murid perlu ada adab. Adab ini sangat penting. Walaupun kita belajar macam mana pandai pun, kalau tak ada adab, dia macam tak ada guna lah. Orang yang beradab ni selalunya dipandang lebih tinggi. Okey, kita tengok adab yang perlu dipatuhi oleh murid SK Kampung Buloh. Okey, yang pertama, murid hendaklah berkelakuan baik dan berbudi bahasa di dalam dan di luar sekolah pada setiap masa. Okey, murid-murid juga perlu hormat kepada guru, kaki tangan sekolah, orang yang lebih tua dan juga pengawas sekolah. Setiap kali berjumpa, kena ucapkan salam. Bagi salam, Assalamualaikum. Kemudian tundukkan sikit badan. Tangan letak di dada sebelah kiri. Okey, itu yang sering dilakukan oleh murid SK Kampung Buloh. Dan dia sudah menjadi rutin sekolah SK Kampung Buloh. Okey, yang ketiga, mesti menggunakan bahasa dan pertuturan yang baik. Tak boleh cakap benda-benda yang tak elok. Tak boleh bercakap kasar, bercakap macam kita bercakap dengan ibu ayah di rumah. Sama saja. Okey, kemudian murid tidak dibenarkan memasuki pejabat tanpa kebenaran. Macam cikgu cerita tadilah. Kalau nak keluar-keluar, nak pergi mana-mana, kena pakai pas. Maksudnya kamu dah ada kebenaran. Kalau dah ada pas keluar kelas. Kalau tak ada pas, tak boleh masuk ke pejabat. Okey, pejabat adalah kawasan larangan untuk murid-murid, kecuali ada urusan penting. Okey, kamu juga tidak boleh bergurau ataupun berlari-lari di kawasan sekolah. Sebab apa? Sebab kawasan sekolah ni banyak tempat yang bahaya. Tak boleh bergurau-gurau. Takut terjatuh, nanti susah pula. Okey, kemudian kamu perlu sentiasa patuhi arahan guru dan juga pengawas sekolah. Tak boleh lawan pengawas sekolah. Kalau pengawas suruh ke dewan, kita kena ke dewan lah. Tak boleh lawan dia. Sebab pengawas ni orang yang cikgu dah bagi tanggungjawab dekat dia. Cikgu dah bagi kepercayaan dekat dia. Jadi kamu kena hormat dia. Kena dengar cakap dia. Okey. Yang seterusnya ialah tata tertib pergerakan di kawasan sekolah. Okey, yang pertama, murid-murid hendaklah bergerak dalam kumpulan dengan beratur berdua-dua. Setiap kali nak bergerak ke tempat-tempat khas, contohnya ke surau, ke bilik sains, ke perpustakaan. Jadi peraturan ni kamu kena patuhi. Wajib patuhi peraturan ni. Okey. Yang kedua, bergerak hanya apabila semua murid sudah beratur dengan arahan guru ataupun ketua kelas. Tak boleh bergerak seorang-seorang, kena dalam kumpulan, bergerak sama-sama. Okey, kemudian yang ketiga, bergerak dalam keadaan senyap dan sopan. Tak boleh berlari-lari. Dengan elok-elok tu.
Kena senyap supaya tak mengganggu kelas-kelas yang lain. Okey, yang keempat, murid yang tidak sihat ataupun ada masalah kesihatan, kamu tak dibenarkan melakukan aktiviti cergas. Jadi ibu bapa perlu perhati dekat sini. Kalau anak-anak ada masalah kesihatan, kena bagi tahu guru kelas awal-awal, supaya cikgu boleh asingkan murid ni. Okey, kemudian murid juga tidak dibenarkan merayau-rayau ketika perjalanan pulang ke kelas. Bila dah nak balik ke kelas, tak boleh merayau-rayau. Balik terus ke kelas, masuk ke kelas. Okey, sekarang kita dah nak masuk ke bahagian yang terakhir. Ini bahagian yang ke-6, iaitu berkaitan dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid sekolah. Okey, jadi kita tengok kesalahan yang sering dilakukan. Okey, yang pertama, membawa barangan larangan ataupun barangan terlarang. Contohnya bahan bakar. Bahan bakar ni apa benda? Bahan bakar ni contohnya mercung, mancis, lighter, apa lagi, barang-barang yang mudah terbakar, tak boleh bawa ke sekolah. Okey, kemudian yang kedua, ini bagi yang perempuan, tak boleh pakai barang kemas, cincin, rantai, gelang, subang, semua tu kena tinggal kat rumah, tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab cikgu takut jatuh dekat sekolah, kemudian mak ayah datang kat sekolah marah-marah. Cikgu tak nak dengar macam tu. Jadi jangan pakai barang kemas kat sekolah, simpan saja kat rumah, pakai kat rumah aja. Okey, kemudian yang ketiga, ini yang penting ni, gadget. Gadget tu apa? Sebarang peranti elektronik tak boleh bawa ke sekolah. Telefon tak boleh bawa ke sekolah. Tablet tak boleh bawa. Tab tak boleh bawa. Game tak boleh bawa. Apa lagi? Kamera tak boleh bawa. Itu semua kena tinggal kat rumah. Sebab apa? Sebab cikgu takut kamu bawa datang sekolah kemudian hilang. Macam mana? Kalau hilang, bukan saja ibu bapa yang susah, sekolah pun susah juga, kan? Okey, kemudian yang keempat, alatan tajam. Alatan tajam ni macam mana? Contohnya pisau, jarum, sebarang alatan yang tajam tak boleh bawa ke sekolah, sebab dia bahaya. Kalau berlaku apa-apa, pihak sekolah dan juga ibu bapa susah. Jangan bawa benda-benda tajam. Okey, kemudian yang kelima, permainan. Permainan tak boleh bawa. Contohnya kereta kontrol ke, spinner ke, tak boleh bawa ke sekolah. Main dekat rumah saja. Apa yang jadi kalau kamu bawa ke semua yang barang-barang terlarang ni? Cikgu akan rampas. Cikgu akan rampas. Cikgu akan rampas. Cikgu simpan lah. Kamu dah tak boleh bawa balik rumah lah. Jadi rugilah kamu, kan? Cikgu ambil semua. Jadi seeloknya simpan kat rumah saja barang-barang ni. Okey, kemudian yang kedua, tingkah laku jenayah, iaitu tingkah laku yang tak elok yang sering murid-murid buat. Yang ni cikgu harap murid-murid SK Kampung Buluh tak buat. Okey, tengok yang pertama apa? Yang pertama, mencuri. Tak boleh mencuri. Yang kedua, bergaduh. Yang ketiga, buli. Buli ni macam-macam. Kadang-kadang dia dia pau duit kawan dia. Dia mengejek kawan dia. Dia tumbuk kawan dia. Itu semua dalam kategori buli. Tak boleh buat, dilarang sama sekali. Kemudian yang terakhir yang sering berlaku dekat sekolah, apa?
merosakkan harta benda sekolah. Tendang pintu tandas, tendang pintu kelas, rosakkan meja, rosakkan kerusi, tak boleh buat. Semua itu bukan harta kamu, itu harta kerajaan. Tak boleh rosakkan. Okey. Kemudian kesemua kesalahan ni cikgu bahagikan kepada 3, iaitu kesalahan berat, kesalahan sederhana dan kesalahan ringan. Ketiga-tiga kesalahan ni hukuman dia berbeza-beza. Yang buat kesalahan berat, hukuman dia berat lah. Kemudian yang buat kesalahan sederhana, hukumannya sederhana. Dan yang ringan, hukumannya ringan. Okey, jadi cikgu harap murid-murid SK Kampung Buluh, terutamanya tahun 1, jangan buat benda-benda yang cikgu sebut tadi. Okey, apa yang jadi kalau kamu buat juga kesalahan yang cikgu sebut tadi? Kesalahan kamu tadi akan direkodkan di dalam satu sistem. Sistem ini ialah sistem sasiah diri murid. Sistem ini dicipta oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau kamu buat salah laku, cikgu akan rekod dalam sistem SSDM ini. Okey, sistem ini akan dapat diakses di seluruh Malaysia. Bila kamu buat silap, cikgu rekod masuk dalam sistem ni. Pegawai di Jabatan Pendidikan dapat tengok, pegawai di Kementerian Pendidikan dapat tengok, seluruh Malaysia dapat tengok. Jadi jangan buat silap lah. Sebab kesilapan kamu akan direkod dalam ni. Okey, selain kita merekod salah laku, dalam sistem ini juga cikgu akan rekod amalan baik. Bukan cikgu rekod salah saja, amalan baik pun cikgu rekod dalam ni. Jadi cikgu harap murid-murid Kampung Buluh belum berlumba untuk rekod amalan baik. Jangan berlumba-lumba buat salah pula. Amalan baik akan direkod dalam ni. Dan bila banyak amalan baik kamu, rekod kamu dalam sistem ni elok. Nanti nak pergi ke sekolah menengah nanti, dia orang akan tengok ni, rekod ni. Jadi banyakkan amalan baik, kurangkan salah laku. Okey, macam mana cikgu rekod kesalahan kamu dalam sistem ni? Cikgu akan diberi ID dan password. Kemudian cikgu login, cikgu masukkanlah kesalahan kamu. Cikgu tulis nama kamu, waktu bila kamu buat salah, kesalahan apa kamu buat, semua cikgu masukkan dalam ni. Bukan cikgu disiplin saja, semua guru ada ID ni. Semua guru boleh merekod kesalahan kamu. Semua guru boleh merekod amalan baik kamu. Jadi cikgu harap kamu banyakkan amalan baik. Amalan baik tu macam mana? Contohnya tolong cikgu, tolong angkat barang, tolong sapu papan putih, tolong sapu kelas. Semua itu amalan baik. Jadi cikgu rekod juga dalam ni. Semakin banyak amalan baik kamu dalam rekod ni, semakin cerahlah peluang kamu untuk pergi ke sekolah yang lebih elok. Okey. Okay, kita dah hampir sampai ke penhujung taklimat cikgu hari ini. Jadi sebelum berakhir, cikgu minta satu perkara daripada ibu bapa. Simple saja. Jadi sebelum tu, kita fikirkan dulu kata-kata ni. Sesungguhnya kesempurnaan hidup tidak akan dapat dinikmati walaupun memiliki ilmu yang tinggi melangit, andainya iman, amal, akhlak dan disiplin diabaikan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Yang terakhir sekali yang cikgu nak ibu bapa buat ialah pengesahan ibu bapa dan murid
berkenaan kehadiran ibu bapa dalam taklimat cikgu pada hari ini. Okey, apa yang cikgu nak buat? Perhatikan slide seterusnya ni. Okey, cikgu nak ibu ayah imbas QR code ni menggunakan telefon. Macam kita imbas MySejahtera lah, imbas guna kamera. Okey, bila dah imbas, okey, ibu bapa akan dibawa ke satu borang, iaitu borang slip pengesahan taklimat peraturan sekolah secara dalam talian untuk transisi tahun 1. Jadi cikgu nak ibu bapa isi maklumat yang diminta dalam borang tu, kemudian tekan button submit dekat bawah sekali. Okey, boleh kalau tak boleh scan, nanti cikgu cakap macam mana nak buat. Okey, ni kalau tak boleh scan kalau tak boleh nak pakai kamera nak scan, ataupun tak ada apps yang boleh scan QR code tadi, okey, ibu ayah boleh taikkan link ni pada browser. Linknya ada kat bawah ni, http://gg.gg/sahdisiplin. Kemudian enter. Jadi ibu bapa akan dibawa ke borang slip pengesahan macam tadi lah. Jadi ibu bapa kena isi apa yang dia minta, kemudian tekan button submit. Okey, selepas tekan button submit tu maksudnya dah selesai lah. Ibu ayah telah disahkan mendengar taklimat cikgu ni. Okey, akhir sekali cikgu nak ucap banyak-banyak terima kasih pada ibu ayah yang sudi luangkan masa mendengar taklimat ringkas ini berkenaan dengan peraturan sekolah SK Kampung Buluh. Jadi cikgu harap murid-murid dapat patuhi segala peraturan yang cikgu sebut tadi. Cikgu tak nak lihat sebarang kesalahan ataupun silap dan salah yang kamu buat di sekolah nanti. Sebab apa? Sebab cikgu dah bagi tahu awal-awal ni. Jadi kena patuhilah segala apa yang cikgu sebut tadi. Okey, cikgu mewakili Badan Disiplin dan Pengawas SK Kampung Buluh mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi dengar. Minta maaf kalau ada silap dan salah, dan cikgu doakan kita dapat bersua secara bersemuka di sekolah nanti. Kita doakan juga supaya pandemik COVID-19 ini dapat dihapuskan secepat mungkin. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.